Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang isu peningkatan kadar kematian kanak-kanak bawah jagaan pengasuh. Saya serahkan kepada pembentang yang pertama. Isi kandungan, terdapat 6 aspek perbincangan. Yang pertama, gambaran isu. Yang kedua, faktor penerangan kanak-kanak. Yang ketiga, kesan. Yang keempat, tindakan. Yang kelima, cadangan. Dan yang terakhir, aplikasi permata kasih. Pada bahagian ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan dan gambaran isu kematian kanak-kanak di bawah jagaan pengasuh. Latar belakang. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak, penderaan kanak-kanak merupakan suatu pencabulan atau pelanggaran yang serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis tentang statistik peningkatan kadar kematian kanak-kanak di bawah jagaan pengasuh. Menurut Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara, terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak yang diklasifikasikan, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Keempat-empat jenis penderaan ini mempunyai kesan buruk dan negatif yang tersendiri terhadap kanak-kanak. Antara perkara yang telah diabaikan termasuklah tempat tidur kanak-kanak, tingkap permukaan taman permainan serta barang-barang yang berbahaya yang dimiliki oleh pusat penjagaan. Kemudian, gambaran isu. Kanak-kanak punya hak untuk menjalani kehidupan daripada sebarang bentuk kekerasan, namun terdapat kejadian yang tidak dijangka sehingga meragut nyawa mereka. Dalam artikel Sinar Harian pada 26 Julai 2019, berlaku penderaan kanak-kanak berusia 1 tahun. Seorang pengasuh telah didakwa dengan sengaja menggunakan jarum sehingga meninggalkan kesan cala pada bahagian kepala. Kemudian, pada 29 Mac 2020 dalam berita harian, bayi berusia 4 tahun meninggal dunia ketika dalam perjalanan mendapatkan rawatan ke hospital. Abangnya juga telah menjadi mangsa sehingga meninggalkan kesan lebam pada badannya. Kemudian terdapat juga kes yang masih segar dalam ingatan pembaca, apabila seorang ibu mendapati anaknya lebam pada bahagian badan dan matanya selepas balik dari rumah pengasuh. Namun jawapan yang diterima oleh ibunya apabila pengasuh menyatakan bahawa anaknya cedera hanya kerana terkena mainan. Ini menimbulkan keraguan ibunya sehingga membawa anaknya ke hospital. Kemudian dalam akhbar juga menyatakan ada CCTV dan berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM pun belum tentu selamat. Tindakan ini menyebabkan pengasuh tidak bertanggungjawab ketika menguruskan kanak-kanak jagaan, menunjukkan kelayakan mereka harus dipersoalkan kerana telah melanggar etika sehingga merisaukan nyawa kanak-kanak. Sedangkan mereka bertanggungjawab untuk memberi perlindungan dan sentiasa memantau keadaan kanak-kanak. Kajian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat dan pihak berautoriti untuk mengambil tindakan segera dan perhatian serius terhadap kes penderaan kanak-kanak dalam kalangan pengasuh di Malaysia secara umumnya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Haji Maidil. Saya akan meneruskan pembentangan faktor-faktor penderaan kanak-kanak. Memang tidak dapat dinafikan bahawa peningkatan kes penderaan kanak-kanak di negara ini semakin meningkat dari hari ke hari. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong kepada berlakunya kes ini. Salah satu faktornya ialah pusat penjagaan yang tidak menjalankan prosedur yang sepatutnya sebelum mengambil pengasuh bekerja. Seperti yang kita sedia maklum, kebanyakan pengasuh yang terdapat di negara ini berlatar belakangkan negara-negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Ada di antara mereka masuk secara sah dan tidak sah tanpa diketahui oleh pihak majikan sendiri dengan memalsukan dokumen kemasukan sempadan negara. Para majikan seharusnya menjalankan kajian yang sewajarnya sebelum mengambil mereka bekerja. Penilaian harus dilakukan ke atas mereka kerana anak yang diasuh adalah tanggungjawab mereka. Hal ini dikatakan demikian kerana ada di antara majikan yang tergesa-gesa mengambil pekerja tanpa mengira latar belakang pekerja tersebut disebabkan mereka kekurangan para pekerja. Faktor seterusnya ialah kurangnya didikan dan latihan berkaitan asuhan awal kanak-kanak. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi keperluan perkembangan menyeluruh, keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak serta menangani berlakunya insiden kemalangan dan kematian kanak-kanak seperti yang kerap dilaporkan di media massa. Walau bagaimanapun, ada di antara pusat asuhan itu sendiri tidak mempunyai lesen dan permit yang seharusnya perlu. Hal ini menyebabkan ibu bapa tertipu dengan pusat asuhan tersebut, seterusnya menyebabkan penderaan berlaku. Selain itu,
Pusat asuhan yang berdaftar akan sentiasa diperiksa dan dipantau secara berkala oleh Pegawai Pelindung Kanak-kanak Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Tambahan pula, pelbagai tekanan hidup masyarakat pada hari ini boleh meningkatkan risiko kemalangan kecederaan dalam kanak-kanak. Faktor seterusnya yang menyebabkan berlakunya penderaan juga ialah pusat jagaan yang kurang, penggunaan kamera TV tertutup CCTV. CCTV amatlah penting dipasang di pusat jagaan bagi membanteras penderaan kanak-kanak di mana ianya berfungsi sebagai kawalan yang boleh diperhatikan oleh penjaga pusat penjagaan tersebut. Selain itu, jika berlakunya penderaan di pusat jagaan tersebut, ianya boleh menjadi bukti kepada jenayah tersebut. Walau sudah terang lagi bersuluh kelebihan CCTV ini, masih banyak lagi pusat jagaan yang tidak mempunyai peranti keselamatan ini. Hal ini menyebabkan para pengasuh semakin berani untuk mengambil tindakan yang drastik dan terburu-buru terhadap kanak-kanak di bawah jagaan mereka. Mereka tidak takut akan dipenjarakan kerana mereka menganggap tiada bukti yang boleh disabitkan ke atas mereka melakukan jenayah tersebut. Kesibukan bekerja sehingga tiada masa dengan anak-anak juga merupakan salah satu faktor berlakunya penderaan kanak-kanak di bawah penjagaan pengasuh. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa yang mengalami kesempitan hidup akan bekerja keras untuk menampung bebanan hidup mereka sehingga mereka kurangnya masa bersama anak-anak mereka. Hal ini menyebabkan mereka terpaksa menghantar anak-anak mereka ke pusat jagaan bagi memudahkan urusan mereka. Namun begitu, seringkali harapan mereka dihampakan oleh pihak pengasuh dengan mencederakan anak-anak mereka. Ibu bapa yang sibuk ini telah mengabaikan tanggungjawab dan amanah serta peranan yang penting dalam hal begini. Sekurang-kurangnya mereka perlu meluangkan masa bersama anak-anak mereka pada hujung minggu atau setiap malam untuk mengambil tahu proses mereka di pusat penjagaan dan di tempat-tempat yang lain. Di samping itu, kurangnya didikan agama dalam kalangan ibu bapa turut menyumbang kepada berlakunya masalah penderaan kanak-kanak. Ilmu agama merupakan tunggak utama yang menjamin kepada keutuhan serta perpaduan sesebuah institusi kekeluargaan. Ia juga memberi panduan yang terbaik dalam menguruskan keluarga. Segelintir ibu bapa yang menghukum anaknya sehingga meninggalkan kesan seperti luka haruslah perlu merujuk kepada didikan agama semula. Di sini kita dapat lihat betapa didikan agama mementaskan peranan yang signifikan dalam kehidupan seharian kita. Islam mengajar serta menerapkan sikap yang baik yang perlu dicontohi oleh setiap umatnya seperti tahap kesabaran yang tinggi terutamanya dalam melayan karina anak-anak. Faktor yang terakhir ialah kecuaian ibu bapa terhadap penjagaan anak-anak mereka. Ibu bapa merupakan antara insan yang paling rapat dengan anak-anak dan mengetahui segala tentang anak-anak mereka. Namun begitu, mereka terlalu cuai dalam menguruskan hal anak-anak mereka. Mereka tidak ambil peduli tentang penjagaan anak-anak mereka. Mereka seolah-olah menyerahkan segala tanggungjawab terhadap pengasuh. Seharusnya mereka perlu mengetahui di mana mereka menghantar anak mereka untuk dijaga. Mereka juga seharusnya membuat kajian dan penelitian yang sempurna supaya anak-anak mereka dijaga dengan penuh berhemah dan kasih sayang. Ibu bapa seharusnya membuat pemantauan secara rahsia semasa anak mereka di bawah penjagaan pengasuh supaya mereka lebih mengetahui gambaran yang realistik apa yang berlaku terhadap anak-anak mereka. Adakah anak-anak mereka dijaga dengan baik atau tidak? Ibu bapa berhak membuat sedemikian kerana mereka mengupah dan membayar kepada penjaga tersebut. Oleh itu, mereka berhak membuat aduan dan mengambil tindakan terhadap pusat penjagaan sekiranya sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Antara kesan penderaan yang boleh dilihat adalah dari aspek fizikal. Mangsa akan mengalami kecederaan fizikal akibat dari pukulan atau hentakan yang kuat. Kesan penderaan kanak-kanak dapat dilihat dengan jelas melalui kecederaan pada anggota fizikal mereka seperti luka di kepala, badan maupun muka. Pengasuh seharusnya berfikir sebelum bertindak terburu-buru kerana kanak-kanak ini masih kecil. Hal ini akan memberi kesan yang negatif khususnya terhadap masa depan mereka apabila meningkat dewasa kelak. Secara tidak langsung akan mengundang berlakunya kecacatan fizikal sama ada serius atau kecederaan kecil. Di samping itu, mangsa juga berkemungkinan mengalami gangguan emosi. Dalam hal ini, kanak-kanak tidak berupaya melawan kerana takut akan perkara buruk yang mungkin akan terjadi kepada dirinya. Sehubungan dengan itu,
mangsa akan menerima tekanan emosi mendalam yang akan mempengaruhi kehidupan sehariannya kerana hilang kepercayaan terhadap diri sendiri. Kanak-kanak iaitu mangsa penderaan lebih cenderung bertindak lebih agresif dan mengakibatkan mereka berani melakukan penderaan terhadap orang lain, sebagaimana yang diperlakukan ke atas dirinya. Pengasuh seharusnya mengambil iktibar akan kesan yang terjadi terhadap perbuatannya sekaligus akan menjejaskan masa hadapan kanak-kanak terbabit. Malahan juga, kesan mendalam terhadap keluarga mangsa turut dirasai. Hal ini demikian kerana ibu bapa memberi kepercayaan sepenuhnya terhadap pengasuh terbabit. Tetapi apa yang berlaku adalah di luar jangkaan. Ibu bapa terlalu sibuk sehingga perlu menghantar anak-anak mereka di bawah jagaan pengasuh. Kemurungan juga berkemungkinan akan berlaku sekiranya ibu bapa terlalu tertekan dan tidak dapat menerima takdir. Ada juga sesetengah ibu bapa yang mencari pengasuh secara atas talian sahaja seperti mengiklankan di Facebook, Instagram maupun media sosial. Hal ini amat membimbangkan kerana dikhawatiri mereka tidak mematuhi prosedur dan akta yang ditetapkan oleh pihak berkuasa. Akhir sekali, masyarakat juga turut terkesan akan kes penderaan kanak-kanak dalam kalangan pengasuh ini. Secara tidak langsung, tanggapan masyarakat terhadap pusat asuhan kanak-kanak ini menjadi negatif. Banyak akhbar yang menunjukkan statistik peningkatan kadar penderaan kanak-kanak dari tahun ke tahun amat membimbangkan. Hal ini jelas menggambarkan ketakutan masyarakat untuk menghantar anak-anak mereka kepada pengasuh. Masyarakat juga berpendapat bahawa mereka perlu berhenti kerja hanya untuk menjaga anak-anak kesayangan mereka sekaligus akan kehilangan pekerja serta-merta. Oleh itu, pengasuh yang bertauliah amat penting bagi menunjukkan imej yang baik terhadap masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Hazwani binti Josni ke nombor kad matrik A170408. Saya ingin membentangkan mengenai tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh pihak kerajaan dalam melindungi kanak-kanak di Malaysia. Tindakan yang pertama yang boleh diambil adalah Dasar Perlindungan Kanak-kanak Negara. Dasar ini sangat penting dalam menggalakkan setiap agensi, organisasi dan semua masyarakat untuk menyedari betapa pentingnya kanak-kanak kepada negara kita pada masa hadapan. Selain itu juga, dasar ini juga selaras dengan falsafah Konvensyen mengenai hak kanak-kanak, CRC. Tindakan yang seterusnya ialah Akta Kanak-kanak 2001 yang membincangkan mengenai penderaan fizikal terhadap kanak-kanak, penderaan mental, keganasan, seks dan lain-lain. Selain itu juga, kerajaan juga boleh mewujudkan tempat asuhan dan jagaan kanak-kanak di tempat kerja. Contohnya, permohonan geran taska di tempat kerja pada 1 Januari 2019 yang telah diusulkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia di Parlimen. Di samping itu, Menteri Kewangan juga dalam ucapan bajet 2019 juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 10 juta untuk menambahkan lagi 50 buah taska baru di beberapa bangunan kerajaan. Objektif utama pembinaan taska baru ini adalah untuk menyediakan perkhidmatan asuhan gantian kanak-kanak dan juga membantu meringankan beban wanita yang bekerja. Kami telah mewujudkan aplikasi pemata kasih yang mampu mengurangkan kadar kematian kanak-kanak bawah jagaan pengasuh. Aplikasi ini mengandungi pelbagai kelebihan. Kelebihan yang pertama adalah aplikasi ini mengandungi senarai lokasi pusat jagaan kanak-kanak. Ibu bapa dapat mengetahui lokasi pusat penjagaan kanak-kanak dengan lebih jelas bagi memudahkan urusan ibu bapa untuk membuat pilihan pusat jagaan yang sesuai dan selamat. Hanya pusat penjagaan yang berdaftar sahaja yang akan disenaraikan di dalam aplikasi ini. Malah dapat mengurangkan kadar kerisauan ibu bapa untuk menghantar anak mereka jika pusat jagaan tersebut mendapat kelulusan JKM. Kelebihan yang kedua adalah pusat jagaan kanak-kanak sentiasa mengemaskini maklumat terkini. Jika berlaku sebarang perubahan atau pertukaran maklumat, mereka akan mengemaskini dengan keadaan yang segera. Hal ini akan memudahkan ibu bapa untuk berurusan. Pihak pusat asuhan juga memuat net gambar tempat asuhan bagi memudahkan ibu bapa untuk mengetahui keadaan di sana, sama ada selamat ataupun tidak terhadap anak-anak mereka. Contohnya,
terhindar daripada peralatan mainan yang berbahaya dan tidak sesuai dengan peringkat usia. Aktiviti harian kanak-kanak juga akan dimuat naik. Maklumat mengenai perkhidmatan lebih masa juga dipaparkan di dalam aplikasi ini bagi memudahkan ibu bapa yang bekerja hingga lewat malam untuk meninggalkan anak mereka di pusat asuhan. Pusat asuhan juga telah meletakkan maklumat bahawa hanya 2 ataupun 3 orang kanak-kanak sahaja yang dijaga oleh pengasuh dalam satu masa. Hal ini kerana untuk memastikan pengasuh dapat memberikan komitmen dengan sewajarnya kepada kanak-kanak tersebut. Malahan dapat mengelakkan daripada berlaku masalah kecewayan di kalangan pengasuh. Kelebihan yang ketiga adalah mempunyai sistem keselamatan yang baik. Segala maklumat peribadi ibu bapa akan dirahsiakan dan disimpankan dengan baik. Ibu bapa tidak perlu bimbang kerana maklumat ini tidak akan didedahkan kepada pihak luar. Aplikasi ini juga mempunyai alat keselamatan yang canggih seperti CCTV yang mampu disambung terus kepada telefon pintar ibu bapa. Mereka dapat memantau anak-anak mereka daripada jauh menerusi telefon pintar. Jika berlaku kecederaan atau perubahan emosi terhadap kanak-kanak tersebut, mereka akan menggunakan video yang dirakam melalui CCTV yang ditonton untuk dijadikan bahan bukti. Kelebihan yang keempat adalah mengandungi ruang pertanyaan dan aduan. Ibu bapa hanya menggunakan telefon pintar untuk berhubung menerusi ruangan ini. Hanya pusat jagaan yang dipilih oleh ibu bapa sahaja yang akan memberi maklum balas terhadap maklumat yang diajukan. Jika ibu bapa mendapati berlaku kecederaan atau perubahan emosi terhadap kanak-kanak, mereka akan membuat aduan dengan keadaan yang segera. Gambar juga akan dimuat naik di ruangan ini sebagai bahan bukti. Jika pusat jagaan tidak bertanggungjawab, ibu bapa boleh meminta bantuan daripada pihak polis kerana aplikasi ini juga mempunyai rantaian dengan pihak polis. Kelebihan yang terakhir adalah mempunyai rantaian dengan pihak kerajaan. Pihak JKM dapat melakukan pemantauan secara berkala. Segala maklumat yang dimuat naik akan dipantau oleh pihak JKM. Bukan itu sahaja, pihak JKM akan melakukan pemantauan ke pusat asuhan untuk mengetahui keadaan di sana. Penyediaan dana untuk melakukan aktiviti penambah baik pulih pusat asuhan akan disediakan bagi memastikan pusat asuhan mempunyai kelengkapan yang baik. Pemasuhan terhadap pusat asuhan yang tidak berdaftar juga akan dilakukan oleh JKM. JKM juga memberikan syarat sekurang-kurangnya mereka yang mempunyai ijazah sarjana muda dalam pendidikan awal kanak-kanak sahaja yang akan diterima untuk bekerja. Ini merupakan gambaran aplikasi kumpulan kami. Gambar rajah yang di sebelah kiri merupakan paparan utama aplikasi kami. Di dalam paparan utama ini dapat dilihat bahawa terdapat 9 jenis paparan yang disenaraikan bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat mengenai pusat asuhan. Pengguna hanya perlu menekan button bagi setiap paparan untuk melihat perisian dengan lebih jelas. Manakala gambar rajah yang di sebelah kanan pula merupakan perisian dalaman aplikasi ini. Pengguna yang telah menekan button bagi setiap paparan akan melihat setiap perincian bagi memudahkan pengguna untuk memahami serta menilai mengenai aplikasi ini. Maklumat di dalam bahagian ini merupakan kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi kumpulan kami. Diharapkan agar wujudnya aplikasi ini dapat mengurangkan kadar kematian kanak-kanak dalam kalangan pengasuh di Malaysia. Kesimpulan yang dapat diperoleh daripada isu kadar kematian kanak-kanak bawah jagaan pengasuh adalah ibu bapa seharusnya menjadi tonggak utama dalam memastikan keselamatan anak-anak terjamin walaupun ditinggalkan di rumah pengasuh. Malahan juga, semua pihak haruslah bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan kanak-kanak terjamin. Kanak-kanak seharusnya didedahkan dengan perkara-perkara yang baik agar menjadi ikutan apabila dewasa kelak. Pihak kerajaan haruslah bertanggungjawab memeriksa taska yang tidak berlesen dan segera dikenakan tindakan undang-undang. Pengasuh yang berilmu serta latar belakang yang baik haruslah dititik beratkan dalam pengambilan pengasuh oleh para ibu bapa. Berakhirlah pembentangan dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih.